We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, yang bermaksud 6 macam dosa yang membinasakan dan tidak ada taubatnya. Pertama, makan harta anak yatim. Kedua, menuduh berzina pada wanita sopan. 3, lari dari perang jihad fi sabilillah. 4, sihir. 5, syirik menyekutukan Allah. 6, membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Ibnu Abbas ni dia ahli tafsir. Jadi dia kata ada 6 yang membinasakan dan Allah Ta'ala tak terima taubat dia. Ini maknanya nak cerita kerasnya. Amalan yang akan disebutkan nanti sebanyak 6 ni. Pertama sekali dia letak nombor 1, aklu malil yatim. Aklu malil yatim, makan harta anak yatim, seperti yang kita bincang sebelum ini. Kemudian tuduh wanita yang baik, kita tuduh pula berzina. Lepas tu lari daripada peperangan. Lepas tu sihir. Sihir ni nak komen sikit. Sihir ni saya ingat masih ada lagi berlaku dalam masyarakat kita. Terutama sekali sihir bila ada perasaan dengki mari. Dengki itu mari dalam perasaan diri kita terhadap orang lain yang ada kelebihan. Ataupun tidak ada kelebihan, tapi orang tu dia sakit hati dengan kawan tu, maka dibuatnya sihir. Dan sihir ini banyak berlaku di kawasan orang panggil kampung-kampung, di kepulauan. Itu yang dikatakan santau ke apa benda. Ini semuanya maknanya amalan-amalan sihir yang Allah Ta'ala pun tak mau pandang muka orang yang buat kerja tu, sama ada dia ambil upah ke ataupun dia sendiri menyuruh. Dia tak pandai nak sihir, tapi dia minta orang lain. Orang maknanya kalau di kepulauan tu mungkin orang asal ke yang ada kepandaian tentang sihir, santau. Sebab itu santau ke sihir ke apa benda ni, dalam Al-Quran pun diminta kita baca apa ni, dalam panduan Nabi pun diminta kita baca ayat-ayat yang boleh menghalang kita daripada terkena kejahatan yang dibuat oleh orang-orang jahat. Sama ada menerusi sihir ni tak nampak, tak perasan. Jenis buat jahat, pukul terus tak apa, itu nampak. Polis pun senang tangkap. Di Malaysia ni saya tak pasti apakah ada hukuman terhadap sihir, kan? Saya rasa tak ada. Baru tengah mikir nak gubal. Tapi di negara-negara lain dia ada, setengah-setengah negara lain tu dia ada undang-undang untuk pengamal sihir ni. Di Saudi pun dia ada, tak salah saya ada. Kalau confirm dia buat amalan sihir dengan bukti-bukti yang cukup, maka dia boleh dihukum bunuh. Di negara kita tak ada, baru tengah nak mikir. Jadi sihir ni sama ada buat sendiri ataupun upah orang lain. Jadi selain daripada ayat-ayat Al-Quran,
yang perlu kita baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, kan 3 qul orang panggil kan masa nak tidur. Kadang-kadang orang kata wallah alam kita tak belajar sangat bab-bab ni. Orang kata sihir ni buat masa tidur. Ya. Dekat-dekat maghrib. Ya. Cuma ada panduan daripada orang yang mungkin daripada orang yang ada kepakaran lah tentang sihir ini, orang yang buat sihir itu sendiri ataupun santau terutama sekali. Beberapa panduan dipanggil petua, dia tak pakai ayat Quran pun. Jadi oleh kerana mungkin dia ada pengalaman buat benda tu, dia tahu benda ni dia akan tahu kalau buat lagu ni. Macam mana? Wallah alam, saya tak tahu ini boleh buat. Dan amalan ini dipakai oleh orang panggil orang yang bertaraf untuk guru, ulama. Sebab maknanya petua ni dia tak ada benda, dia orang panggil petua. Ya, bukan nak percaya pada petua tu tak. Petua ni kadang-kadang mari daripada orang yang jahat tu sendiri. Dia cerita benda ni boleh tawarnya buat lagu ni. Apa dia? Iaitu dia kata pakai seluar dalam terbalik. Kalau berasa, dan dia orang cakap, dia kata biasanya yelah kadang-kadang kita borak dengan puak-puak yang macam ni. Dia kata biasanya yang datang jumpa nak buat benda yang tak elok ni, dia kata khas untuk biasanya orang popular, orang yang ada pengaruh, ahli perniagaan, ahli politik, artis. Ini 3 golongan yang menjadi sasaran kepada kerja-kerja amalan sihir ni. Jadi ahli perniagaan, ahli politik ke ataupun artis ni, dia kata memang biasa didatangi oleh orang untuk nak shoot ataupun nak hentam mereka lah. Jadi kalau berasa tak selesa, selain baca ayat Quran, bismillahilladzi la yadurru ke bismillah ala nafsi wa dini apa semua, ataupun 3 qul, selain pada ayat-ayat Quran tu boleh amal lah. Dah orang yang buat kerja tu sendiri cakap, dia kata itulah dia kata salah satu daripada petua kalau jenis santau, dia kata pakai terbalik. Ya. Saya pun ceritalah pada kawan-kawan jenis-jenis politik ni. Tak tahulah dia pakai ke tak, cuma ada satu orang tu dia telefon balik saya. Terbalik tu lagu mana, dia kata. Terbalik tu dia ada 2 jenis tak? Terbalik satu, yang terbalik yang pusing ke belakang. Saya tak boleh nak jawab lah tu. Kan? Kawan tu cakap, dia kata terbalik. Tok guru tu pun cakap, dia kata pakai terbalik. Ya. Jadi pakai terbalik lah, ikutlah pakai lagu mana asal terbalik. Wasyirku billah, syirik kepada Allah dan membunuh nabi-nabi. Ya. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika mengartikan ayat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya mereka yang makan harta anak yatim dengan cara aniaya, maka sama dengan makan api dalam perutnya dan akan masuk dalam neraka sa'ir di hari akhirat. Sayaslawna berarti akan masuk. Dan disebut bahagialah rumah yang ada anak yatim yang disayangi dan dipelihara dengan baik, dan celakalah rumah yang ada anak yatim dianiaya dan juga disakitkan hatinya. Seorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, saya memelihara anak yatim, maka dari sebab apakah yang saya boleh pukul dia? Ya, ialah dan Nabi cakap, dia kata kena jaga hati anak yatim, ya, kena pelihara baik-baik, jangan sakitkan dia. Jadi oleh kerana anak yatim, nama dia tu anak yatim, anak ni budak kecil, kan, budak yang jenis tak balik lagi. Oleh kerana budak, maka perangai budak tu ada, ya. Kita dengan budak sekali-sekala berasa naik angin juga, kan. Anak kita ke cucu kita ke kadang-kadang naik angin kita. Jadi bila naik angin ni, tiba-tiba Nabi kata, dalam agama kata jaga anak yatim elok-elok. Jadi sahabat ni pun tanya, lelaki ni tanya, ya Rasulullah, dia kata setara mana hak boleh saya pukul dia? Kalau berasa nak pukul kerana nak ajar dia, kerana dia ni supaya dia ada berasa takut, jangan buat benda tak elok, ya.
Jawab Nabi SAW, engkau dapat memukulnya dari apa yang biasa engkau pukul anak kandungmu sendiri. Yakni boleh memukul yang bertujuan pendidikan, asal tidak melukai sebagaimana lazimnya pukulan ayah kepada anak kandung. Jadi Nabi kata ginilah, kamu pukul anak yatim tu, kalau nak pukul, nak ajar dia, nak suruh dia, jadi jangan nakal sangat. Boleh pukul dia setara mana kamu nak pukul anak kamu. Jangan sampai dia tu kamu fikir ni bukan anak aku, pelebih sikit. Jadi pandai-pandailah balance bila memukul, dan niat tu kena betul molek. Tujuan dia apa dia? Supaya anak tu tak nakal. Baik. Fudail bin Iyad berkata, ada kalanya tamparan itu lebih berguna bagi anak yatim dari makan halwa, manisan ataupun juadah, ataupun nanya Melayu kata dodol. Jadi pukul tu, dia kata kadang-kadang pukul mendidik itu lebih baik daripada bagi makan semata-mata. Jadi pukul tu walaupun dia anak yatim, jadi kita pukul dia dengan niat sekadar nak suruh dia jadi baik. Abu Lais berkata, jika dapat mendidik tanpa memukul, maka harus diusahakan, dan tidak dipukul, sebab memukul anak yatim itu sangat berisiko. Dia tu sendiri, budak tu sendiri. Yelah, kita pukul macam kita pukul anak kita dah, comel, ada hak dia, niat pun nak didik. Tapi budak tu dia berasa mentang-mentang aku tak ada ayah, dia pun teringat ke ayah dia. Sempat dia merasai orang panggil kasih sayang ayah. Dan saya tengok tuan-tuan, ini pengalaman sedikit lah bila bergaul dengan budak-budak anak yatim ni. Rupa-rupa kita nak kata budak yang sempat merasai kasih sayang ayah, tiba-tiba ayah dia mati, kita ingat ke dia ni lebih mendalam kasih sayang sebenarnya. Tak? Berbanding dengan katalah dia ada adik, lahir-lahir je dia tak sempat kasih sayang, mati ayah dia. Hak kakak ni pula sempat umur 5 tahun 6 tahun mati ayah dia. Hak ni keluar je sebulan 2 ataupun setengah tahun ke, mati ayah. Satu sudut, dari sudut logiknya, hak sempat dengan ayah tu, sempat bergurau senda dengan ayah, tiba-tiba ayah mati, hak tu lebih terkesan. Dari logik dari sudut logik. Lebih terkesan dari sudut psikologi ke apa benda semua, lebih terkesan bila ayahnya tak ada, dia teringat ke ayah dia kalau orang pukul dia. Rupa-rupanya tak. Hak budak ni yang tak pernah rasa nikmat kasih sayang ni, dia lagi dia sensitif. Walaupun dia tak pernah rasa nikmat kasih sayang satu orang ayah. Jadi bila dia besar besok 7 tahun 8 tahun, dia ni saya tengok lebih sensitif daripada kakak dia yang pernah merasai kasih sayang. Dia macam dia nak rasa lagu mana agak-agak bila disayangi oleh satu orang ayah. Hak kawan ni dia pernah rasa, cuma dia teringat gitu je. Hak ni dia timbul satu persoalan, lagu mana berasa tengok orang lain pula nampak Allah Rabbi, tengok kawan-kawan dia macam seronok je, tapi dia tak boleh nak rasa. Kakak dia boleh rasa, cuma teringat bila orang pukul ke marah ke, dia teringat ke mak ayah dia. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, jika dipukul anak yatim, maka goyanglah arash kerana tangisnya. Jadi Nabi kata, anak yatim itu kalau dipukul, ini dia umum Nabi kata umum. Nabi tak cerita pun dipukul tu lagu mana, dipukul melampau ataupun dipukul sederhana macam kita pukul anak. Cuma Nabi kata dipukul. Maknanya di sini tuan-tuan, ada anak yatim jangan dipukul. Sebab tu dia ada huraian lagi tu bawah tu. Kalau boleh usaha jangan pukul dia kata. Anak dia tak ada, anak sendiri dia tak ada pun satu ingatan, kalau boleh jangan pukul. Tapi untuk anak yatim ni Nabi kata apa dia? Bila orang tanya macam mana nak pukul dia, dia kata pukul macam mana kamu pukul anak kamu.
Lepas tu hurai lagi bawah tu, ulama hurai lagi, dia kata kalau boleh jangan pukul, jangan pukul. Untuk anak dia tak ada huraian anak tu. Kalau boleh jangan pukul anak, tak ada. Kalau anak kalau rasa tak sembahyang umur 10 tahun, pukul. Ya. Tapi untuk anak yatim kalau boleh jangan pukul. Pasal apa dia? Pasal bila dipukul anak yatim itu bergoncanglah arasy Allah Taala. Bila budak tu menangis. Ya. Bila budak tu menangis, ya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, hai malaikatku, siapakah yang telah menyebabkan menangisnya anak yang ayahnya telah aku benamkan di dalam tanah tu? Padahal Allah Ta'ala lebih mengetahui, ya. Jadi Allah Ta'ala tanya, siapa hak jadikan budak tu menangis? Ayah dia tu, aku dah matikan dia, ya. Takkan tak boleh nak fikir pun ayah dia aku matikan dia, lepas tu dia pukul ikut suka. Ya. Siapa yang telah menyebabkan dia menangis tu? Wahai malaikatku. Sedangkan Allah Ta'ala tahu. Maksudnya apa dia? Tuhan tahu hak memukul tu siapa, Tuhan tahu. Cuma ini satu komunikasi antara Allah Ta'ala, perbualan Allah Ta'ala dengan malaikat, nak suruh kita orang manusia ni faham, budak jangan dipukul. Itu dia, budak anak yatim, ya. Jawab malaikat, ya Tuhanku, kami tidak tahu. Maka firman Allah, saya persaksikan kepadamu bahawa siapa yang dapat menghiburkannya, maka aku akan memuaskannya pada hari kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengusap kepala mereka dan lunak, dan Omar juga berbuat demikian, ya. Jadi Allah Ta'ala pun tegaskan, dia kata siapa hak menghiburkan anak yatim ni, dia kata aku akan puaskannya di hari kiamat nanti. Jadi Nabi ni bila temu anak yatim, dia usap kepala anak yatim, dia peluk, ya tak? Jadi itu cara yang sepatutnya kita buat kepada anak-anak yatim, Dan ini menjadi amalan pada sahabat yang lain, termasuk Omar dan sebagainya. Satu lagi tuan-tuan, cuba tuan-tuan perhati. Saya selalu sebutlah anak yatim, orang buta. Kalau tuan-tuan, tapi benda ni dia tak boleh kita buat satu perkiraan. Bila nak buat satu benda ni, kita pun kira-kira lagu ni, tak boleh. Biar tuan-tuan buat baik kepada orang buta kan, yatim tu, kerana orang ini dimuliakan oleh Allah. Apa yang perlu dibuat? Belanja dia, bagi duit dia. Cuba tuan-tuan buat tu kerana benda tu, kerana Allah Ta'ala suka. Yang kedua, kerana Allah Ta'ala muliakan dia, Allah Ta'ala sayang ke dia, ya? Jumpa anak yatim, bagi duit ke, ataupun belanja dia. Okey, apa kira-kira dia? Cuba tuan-tuan tengok dari sudut jiwa, perasaan kita. Kok serabut dengan anak-anak ke, perangai anak-anak ke, serabut tempat kerja ke, ataupun ada kesempitan rezeki. Bila kita kesempitan rezeki, kita bagi duit pula pada anak yatim, pada orang buta yang kita jumpa. Kita tak apa ada dah duit, ya, bagi. Tapi bagi tu bukan kerana ada kira-kira lain, tak. Bagi ni kerana dia ni Allah Ta'ala tarik satu benda, satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada orang lain, Allah Ta'ala tarik untuk dia. Apa dia? Anak yatim, nikmat tak ada ayah, kan? Orang lain nak pergi sekolah sempat cium tangan ayah, kan? Anak yatim ni nak cium tangan siapa? Habis tinggi mok, ya tak? Habis pergi sekolah, ya. Pergi sekolah pula, temu pula ayah hantar kawan dia, anak tu pula, kawan dia pula cium tangan ayah bila dah sampai di pintu pagar. Semuanya itu disaksikan oleh anak yatim, ya. Jadi dia berada dalam kesedihan. Jadi orang yang seperti ini Allah Ta'ala muliakan sebab dia, Allah Ta'ala tarik keistimewaan dan juga nikmat. Begitu juga orang buta. Orang lain dia pernah tengok satu ketika dunia yang indah, tiba-tiba dia tak dapat lagi melihat. Dia terasa benda tu. Jadi orang yang seperti ini kita raikan dia dan kita bantu dia. Nak cari duit pun payah dia ni. Dan bila kita bagi bantuan, maka pada masa itu kebiasaannya tuan-tuan boleh tengok macam mana Allah Ta'ala buat pada tuan-tuan. Dalam keadaan sempit, kita mikir aku walaupun sempit tak ada duit, tapi berasanya boleh cari lagi lah duit, ya tak? Boleh pergi pejabat, tempat kerja, cukup bulan dapat gaji 1,000 ke 2,000,
Hak dia ni melilau. Ada satu orang buta saya jumpa, dia pergi kat kedai tu, pergi tanya dia kerja apa. Dia kata kerja tukang urut je, dia kata urut. Dia ada persatuan orang buta ni, dia ada banyak tempat mengurut. Itu je. Mengurut ni maknanya nasib lah. Orang pergi mengurut, dapatlah duit, tak pergi tak ada lah. Jadi ini dia apa ni, kata orang, situasi orang buta. Jadi kalau kita berdepan dengan dia dan kita mikir tentang apa ni, kita fikir balik apa yang kita dengar daripada kitab yang kita duk belajar ni, maka masa tu kita mungkin akan hulurkan sikit. Nak banding dia dengan aku tu, maknanya aku ada lebih sikit kita bagi. Mungkin masa kita nak bagi tu, kita pun tak ada duit. Bila kita bagi tuan-tuan, biasanya Tuhan bagi lipat terus, tanpa tuan-tuan sedari ataupun tuan-tuan sedar. Maknanya lipat terus ni orang panggil, ialah maknanya dalam Al-Quran, sab'a sanabila fi kulli sumbulah, 700 kali ganda. Maknanya kalau bagi 100 tu, Tuhan bagi gandaan dia 700 kali ganda. 7 maknanya 10 kali ganda, kan? Kalau 100 jadi 700. Dan ini benda ni bagi siapa yang pernah mengalami, dia nampak tengah-tengah susah bagi ada gantian, jadi ada gantian. Bila ganti tu, kita pun teringat, oh aku belajar gini, memang betul. Tapi jangan tuan-tuan bagi tu kerana aku tengah tak ada duit ni, cari orang buta saja bagi, kan? Lepas-lepas bagi tu, bagi berapa? 100, duitnya ada RM120. Nak belanjanya apa dia? Nak belanjanya 700, kan? Anak lagi sekolah, bagi 100 tu dengan kira-kira dapat 700. Tak kena lagu tu. Bagi tu orang panggil dalam keadaan penuh sedar, ikhlas betul. Tuhan tak bagi pun tak apa, kira-kira kita Tuhan tak bagi pun tak apa, sebab dia ni lebih perlu daripada aku. Lepas bagi tu habis cerita, aku cari hak lain. Jadi kalau lagu tu, dia barulah orang panggil Tuhan ni pun dia, Allah Ta'ala ni dia tidak akan tipu kita, kan? Ayat sab'a sanabila fi kulli sumbulah tu, tuan-tuan kena ingat ayat tu. Bila kita bagi satu sedekah, maka Tuhan akan ganti berganda-ganda. Wallahu a'lam. Kalau boleh tolong hebohkan hari Ahad ini, kuliah maghrib oleh Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Tolong hebohkan pada kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah.